wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel YouTube M. Haziq Azri. Baiklah, sekiranya ada yang tanya, kalaulah ada yang tanya, ke mana menghilangnya Haziq sepanjang berbulan-bulan tanpa ada khabar berita ataupun updated video. Jadi disebabkan faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan, jadi saya terpaksa berehat di dalam dunia YouTube buat sementara waktu, dan kini saya kembali untuk berkongsikan dengan anda semua, khususnya untuk adik-adik lepasan SPM yang ingin menyambungkan pelajaran ataupun lepasan graduan yang ingin bekerja di syarikat-syarikat gah di Malaysia. Pastinya penggunaan Microsoft Excel amat berguna kepada anda semua, kerana syarikat-syarikat pada masa kini amat memerlukan seseorang pekerja yang mempunyai kemahiran yang tinggi serta berkebolehan. Saya bukanlah seorang yang pakar dalam bidang Microsoft Excel. Saya juga menggunakan Microsoft Excel berdasarkan pengalaman sepanjang saya belajar dan juga pengalaman saya bekerja, dan serba sedikit saya ketahui saya ingin kongsikan kepada anda semua, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk anda semua seterusnya dapat menjadi seorang insan yang cemerlang pada masa kini dan pada masa-masa yang akan datang. Sekiranya video ini bermanfaat untuk anda dan amat penting untuk dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain juga, jangan lupa untuk sharekan YouTube channel ini kepada teman-teman yang lain supaya ilmu ini dapat dikongsi bersama-sama. Okey, silakan menonton dan semoga bermanfaat. Okay guys, so macam yang saya ceritakan tadi, saya akan ajar sedikit basic calculation untuk dalam Excel. So untuk mula-mula sesi pembelajaran, macam saya cakap, saya pun bukanlah master ataupun expert dalam bidang Excel, tetapi untuk sekadar berkongsi mungkin dengan adik-adik lepasan SPM yang ingin melanjutkan pelajaran ke diploma ataupun degree, and kepada para graduan juga, kepada para graduan yang ingin mencari kerja, kena ingat bahawa kemahiran dalam Excel ni amat penting lah. So kita ajar daripada awal, saya kongsikan berdasarkan pengetahuan yang saya ada, dan mohon kepada sesiapa yang subject matter expert dalam bidang Excel, sekiranya saya ada salah dan silap, mohon tegur ya. Okey, jadi kita mulakan dengan raw data yang kita ada. Okey, sekiranya kita ni seorang pekerja ataupun kita ni seorang manager atau sesiapa je lah, kita akan dapat raw data yang macam ni je. So kita nak buat basic calculation, kita nak tahu berapakah jumlah jualan yang dibuat pada bulan Januari, berapakah jualan yang dibuat pada bulan Februari, berapakah jualan yang dibuat pada bulan Mac dan juga pada bulan April. Dan kita nak tahu total bagi setiap item yang dijual, berapa total dia semua. And kita nak tahu juga pada bulan Januari berapakah maksimum jualan yang dibuat, and kita nak tahu juga berapakah minimum jualan yang dibuat, and purata berapakah hasil jualan yang telah dibuat, and berapa item yang telah dijual pada bulan Januari. Sama juga pada bulan Februari kita akan kira benda yang sama, Mac dan juga April. So untuk first session ni saya nak berkongsikan untuk basic calculation dahulu. Okey, tapi sebelum tu kita akan perkenalkan common use Excel dekat sini, sama juga macam Word ataupun PowerPoint. Kita ada cut, kita ada copy, and kita ada format painter. And macam biasalah yang basic-basic, benda-benda basic macam bold, italic, underline, and kita ada colorkan dia punya kotak dia, kita nak colorkan font dia. Dekat sini kita boleh ubah kita punya font, what type of font kita nak guna. Kita pulang, kita nak gunakan size berapa,
Yang ini kita nak besarkan font size tu, instead of kita pilih nombor berapa kita nak guna, kita besarkan manually, tekan je nanti dia akan besar. Yang ni pula kita nak kecilkan font tu. Okay, yang ini dalam Excel biasanya depend lah. Kalau nak cantikkan data-data yang ada kat dalam Excel ni, kita gunalah mana-mana. Sebab ada kita nak letakkan data ni berada di atas dalam kotak ni, betul-betul kat atas dia. Contoh dekat sini kita letak dia kat atas, nampak dia bergerak kat atas. Ataupun kita nak centerkan dia, ataupun kita nak letak dia dekat bawah. Dekat sini pun sama, standard format, kita sama ada kita nak centerkan dia, kita nak ke kanankan dia, ataupun kita nak ke kirikan dia. Mengikut format masing-masing lah, mana yang korang rasa okey. Kalau nanti korang nak bentangkan, korang nak present dekat you punya boss, dekat you punya client, sesiapa yang you perlu bentangkan maklumat ni, pastikan maklumat yang dibentangkan itu jelas dan nyata, and mereka pun faham. Okey, jelas. So yang ini kita akan gunakan, kita akan belajar step by step. Okey, so contoh dekat sini ada nama stationery shop. So nampak tak berapa nak kemas. So biasanya kita akan centerkan perkataan stationery shop ni. So apa yang kita boleh buat, kalau cara manual ni kita akan type je ni kan. So kita akan nampak dia akan bergerak ke sini. Tapi tak, orang kata take time lah, and tak berapa nak not so professional lah. So what can we do is, okay, kita highlight kan. Kalau kita nak center kan dia, kita highlight kan dekat the whole row untuk stationery shop, and kita merge center kan dia. So kita akan nampak dia lebih kemas lah, tak ada yang garisan-garisan tu. Okay, so terpulang pada kita. Lepas tu kita nak boldkan ke, kita nak italickan dia ke, ataupun kita nak underlinekan dia ke, ataupun kita nak change color dia, color kuning ke, kita nak change color ungu ke, terpulang. Ataupun kita nak fillkan dia punya kotak dia tu ke, pun tak ada masalah. Tapi kalau rasa macam take time sangat benda-benda ni, so no issue, kita directly go to this one, cell style, and dia ada automatic lah sini. So you boleh pilih which one yang you rasa macam okay and jelas, cantik, yang berkenan di hati. Okay, so sebagai contoh kita ambil yang ni lah. So kita nampak dia simple je. Kalau rasa macam huruf tu macam tenggelam sikit, okay, kita boleh boldkan dia, and kita change color dia jadi color hitam. Okay, so looking good at least. Okay, right. So next, bila kita dah ada row data macam ni, kita kena tahu apa benda yang ingin disampaikan, data-data yang ada kat sini. Apakah yang dimaksudkan dengan jumlah-jumlah yang ada kat sini. So berdasarkan data yang kita ada, maklumat yang kita ada, kita tahu okey, yang ni merupakan jualan. Kita buka kedai alat tulis, kita jual marker, kita jual pen, kita ada jual notebook, writing pad atau writing set, pencil, kita ada white paper, envelope, stapler and paper clips. So yang ni semua hasil jualan. Ini data yang saya reka lah. So dia tak berapa spesifik. So mungkin jangan ada yang bertikai pula, takkan kata jual marker RM100 je terjual untuk Januari tu kan. So ni just macam kita nak ajar basic calculation. So saya just bagi rough data je lah. So untuk marker bulan Januari RM100 telah dijual. Pen pula RM300 telah dijual, jualan sebanyak RM300. Yang ni marker jualan sebanyak RM100. Notebook RM450 pada bulan Januari telah dijual. Okay. Writing pad RM230, pencil RM780, white paper RM990, envelope RM368, staplers and paper clips RM221. So kita nak tahu sepanjang bulan Januari ni, item-item yang kita dah jual ni, berapa total jualan yang telah dibuat. Sama juga dengan Februari, kita nak tahu berapa total jualan bagi bulan Februari, bulan Mac dan juga April.
And at the same time kita nak tahu juga total untuk the first quarter of the year, berapa the grand total yang kita dah buat sebenarnya. And at the same time kita boleh tahu juga macam marker sepanjang bulan Januari sampai April, berapakah jumlah jualan yang telah buat. So kita nak tahu kat sini, instead of we use calculator to calculate all the amount, so kita akan gunakan Excel format, function Excel ni untuk kita kira. So jangan risau, nanti saya akan ajar satu persatu lah. Okay, right. So kita dah dapat tahu yang ni semua merupakan sales, jualan. So bila dia merupakan jualan, apa yang kita perlu buat, kita kena letakkanlah dia punya tanda ataupun note dia. Apa note dia? Okay, bahagian currency. Kita tahu yang ni adalah bahagian currency, and kita kena change this raw number into the specific data. So 100 kita tahu RM100, so kita kena letak RM depan dia. So instead of kita letak RM manually, kita type satu-satu, kita buat kan, RM kita type satu-satu. So kita akan buang masa kita. So instead of kita letak satu-satu, better kita directly go pergi kat sini, general. So dekat sini ada banyak number format dia. Kita ada general, number, currency, accounting, short date, long date, time, percentage, fraction. Actually kat sini ada lagi banyak more number formats. So kita boleh pilih, kita boleh custom. So untuk case yang ni kita tahu raw data dia adalah jualan. So jualan mesti melibatkan RM, ringgit Malaysia. So kita nak letak ringgit Malaysia dekat depan dia. Let's say kalau you all handle company yang guna currency lain, no issue, kita boleh guna saja simbol-simbol yang ada dalam ni. Too many of them, so you can choose whatever currency symbol here. So untuk case ni saya letak RM lah. So kita akan klik OK. So automatic semuanya akan diberikan simbol RM untuk mewakili ringgit, nilai ringgit Malaysia bagi each data. Okay. Tapi since kat bahagian total dengan total kat bahagian bawah ni pun kita nak letak RM, so no issue, kita just klik currency ni balik, pergi kat currency ni atau nama format ni, atau dia punya shortcut dekat sini, sebab dia dah automatic RM. So kita just klik here. So kita akan dapat lah data-data kat sini. So kalau kita tulis kat sini 100, dia akan automatic dah jadi RM 100 macam tu. Same go with this one, 100 dia akan jadi RM 100. Okay. So bila dah ada data-data macam ni, kita dah boleh buat basic calculation. Kita akan ajar satu-satu. Okay, tapi sebelum tu kita kena tahu every formula yang kita nak letak, kita mesti letak equal. So equal ni merupakan starting of any formula that you want to put in the data. Kalau you nak buat subtraction ke, you nak buat sum of ke, you nak buat average ke, maximum, minimum ke, whatever. So you kena letak equal. Kalau you tak letak equal, formula tu dia takkan jadi. Okay, so after letak equal ni, so whatever formula you boleh letak, tak ada masalah. Cuma sebelum tu saya nak kena ajar, you kena kenal which row, which column represent that data. Contoh macam RM490 ni. Okay, boleh nampak tak antara dalam banyak-banyak kolom A, B, C, D, E sampai hujung ni, mana yang bercahaya? C. Betul tak? Antara row 1, 2, 3 sampai bawah ni, mana yang bercahaya? 7. So kat sini kita boleh nampak data ini merupakan data C7. Faham tak? Data C7. Kalau saya klik dekat sini, mana yang bercahaya? E. Betul tak? Row
11. So ini merupakan data E11. Okey, kenapa kita kena kenal data-data ini? Sebab dalam formula dia akan menggunakan data-data simbol-simbol C11, E10, F7 ni, instead of dia gunakan data kat sini. Dia takkan ada, dia takkan keluar macam ni, 100 tambah 300 tambah sampailah 221 ni. Dia takkan ada macam tu. So sebab data ni banyak, so yang you all nampak ni just basic thing. So kalau you involve dengan corporate sector yang lebih besar, so data dia lebih banyak lah. So dia takkan dapat tampung lah 100 tambah 300 tambah 400 tambah bla 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 semua ni. So dia akan mewakili, contoh C13. So dia tahu kat sini C13 adalah mewakili C13. Oh tak boleh, contoh C9. So C9 ni dia tahu C9 adalah data untuk RM780. Faham? So kalau let's say kita letak F6. So apa yang kita tahu kat sini, F6 adalah F kat sini, so mana 6? Sini kan? So F6 adalah data untuk RM220. So kita kena faham tempat-tempat dia berdasarkan data yang ada. Okey, so dah faham kat sini, kita dah boleh mula untuk basic calculation untuk sum of. Okey, so macam saya cakap, jangan lupa any formula you kena letak equal. So after you letak equal, apa formula yang you nak guna sebenarnya? Okey, formula dia ada dekat sini. Nampak tak? Ini adalah formula dia. So you click, you boleh nampak sama ada you nak guna formula sum, atau you nak guna formula average, count number, maximum, minimum, atau more function. Ada banyak lagi function-function kat sini. You nak kira dia punya maximum, minimum, standard deviation, or whatever. So yang ini bahagian most recently used. So yang common orang guna untuk formula. Actually dia ada banyak lagi kat sini. You boleh change. Dekat sini ada all. So ada banyak formula kat sini. So since macam saya cakap, I'm not very expert for this Excel. So saya pun dalam proses pembelajaran. So insyaAllah kalau ada masa, kita boleh belajar lah. So nak bagi tahunya, banyaklah formula, function-function dia kat sini yang kita boleh guna. Macam financial, dia ada bahagian-bahagian dia sendiri. Tak ada bahagian date and time. Kalau you nak letak data kat sini tu sebagai date, kalau you nak letak data kat sini sebagai day, macam tu lah. So yang kat sini kita akan guna sum. So kita nak kira berapakah total jualan bagi bulan Januari untuk marker, pen, notebook, writing pad, pencil, white paper, envelope and staplers. Berapa total dia semua? Okay, kita just letak equal ni dekat ruang paling bawah after list of data tu semua tu. Kat sini equal ni kita letak kat bawah sekali ni. Nak kira berapa total dia semua. Kalau you nak letak sama dengan tu kat sini pun tak ada masalah, boleh je. Kalau you nak letak kat sini pun tak ada masalah. Okay, so kita nak kira berapakah total semua ni. So letak sum. So apa sum? Kita nak tahu total jualan bagi bulan Januari. And then letak bracket. So cara nak tekan bracket, hold shift button dekat you punya keyboard and tekan bracket yang ada dekat you punya keyboard tu. So kalau macam dekat laptop saya ni, bracket dia ada dekat nombor 9. So hold shift button, tekan 9. So you akan dapat bracket kat situ. Okay, so apakah penambahan yang kita nak buat sebenarnya? Kita nak tambahkan jualan bagi semua item untuk bulan Januari. So lepas kita dah letak equal, kita type sum, kita letak bracket. So kita just highlight apakah data yang kita nak tambahkan. Ok,
Okay, so macam ni kita nak tambahkan 100, 300, 450, 230, 780, 990, 368, 221. So ini merupakan data yang kita nak sumkan berapa total jualan yang telah dibuat untuk bulan Januari. So apa yang saya ajar tadi macam D5 apa, E5 apa, F7 apa, so kat sinilah dia. Dia ada dekat dalam function ni. So C5, C12. So maksudnya C5 dia apa? RM100 sampai C12. C12 dia apa? RM221. So dia nak tambahkan C5 dia data 100 ni sampai data RM221 ni. Macam saya cakap, kalau dia letak, kalau formula tu kalau Excel dia decrease, dia letak 100 titik bertindih ni sampai 221, dia akan jadi macam panjang lah. Sebab ini basic data. Kalau data yang berjuta-juta, so dia akan jadi panjang formula dia. So dia menggantikan C5 dengan C12, C5 sehingga C12. Bila dah ada macam ni, you jangan tekan apa-apa lagi, hanya tekan enter sahaja. So bila you tekan enter, you akan dapat berapakah total jualan yang telah dibuat bagi bulan Januari. Okay, so same goes untuk bulan Februari. Kita tekan sama dengan, kita nak cari sum sekarang ni, dengan lupa bracket, and then total daripada 200 sampai 453. Just highlight je, tanpa perlu tekan apa-apa, dan enter. Sama juga dengan bulan Mac. Equal sum bracket, and then just highlightkan dia, enter. Equal sum bracket and highlightkan, and make sure, pastikan korang verify juga adakah betul function yang korang dah masukkan, F5, F12. So you tahu F5 adalah jualan marker untuk April, sampai F12 jualan stapler untuk April. So you dah verify betul, you tekan enter. Okay, so yang kita buat tadi secara manual satu-satu dia punya function, betul tak? Okay, cuma ini merupakan data yang kecil. So kalau you handle data yang berjuta-juta, yang beribu-ribu kat dalam Excel ni penuh, so takkan you nak buat manually kan, equal sum, equal sum, equal sum. So kita ada lagi satu trik, instead of kita letak sesuatu equal sum tu semua tu, kita just boleh kita boleh auto kan dia total untuk Februari, Mac, April ni, dengan cara, nampak tak dekat bucu dia ni ada macam segi empat sama ni, bentuk square ni kan. Okay, you just hoverkan you punya cursor dia, mouse dia dekat sini, and you akan nampak button plus kat situ. Bukan button sebenarnya, simbol macam simbol plus tu, you click and you drag je sampai dekat April. You nak drag sampai kat total pun tak ada masalah. So you akan dapat untuk each total. So kalau nampak hashtag ni, maksudnya kolom dia tak muat. So you besarkan dia dengan cara you pergi dekat antara, okay, you nak clearkan nombor dekat sini, tu tak? So dekat kolom D ni, so dekat kolom D ni, antara kolom D dengan kolom E, you akan dapat satu garisan kat sini kan. Okay, you tekan, you just tarik je macam ni sampai keluar nombor dia. Okay, sama juga macam ni, yang kolom E ni, you tarik je, you tekan, you tarik. Okay, kalau tak keluar lagi nombor, you tarik lagi sikit. Okay, F pun sama. Kalau nampak hashtag tu, maksudnya nombor tak muat. So you tarik sampai keluar nombor dia. Okay, tarik lagi. Okay, alright. Ataupun ada lagi satu cara, you highlight semua. Cara nak highlight semua ni, pergi dekat dekat bahagian paling kiri atas ni, macam ada anak panah kecil ni kan. Okay, and then you double click dekat antara line D dengan E ni sahaja. So dia akan auto untuk E dengan F sekali, F dengan G sekali. Sebab apa? Kita dah highlight semua ni. Okay, kalau you tak highlight pun tak ada masalah.
tak highlight pun tak ada masalah. Dia pergi kat kolom D ni, just double click. Tapi dia just akan bagi, dia just akan keluarkan data untuk yang ni je lah. Yang ni you kena buat lagi, double click lagi. Kat sini pun sama, you kena double click lagi. Kalau macam tadi kita dah highlight semua, kita sekali double click je dah keluar automatic. Okay, tapi saranan saya, biasanya data yang kita ada ni bukan dekat satu page ni je, dekat bawah-bawah ni pun ada sekali. Dia dah bercampur-campur, boleh jadi. So kalau you double click macam tu, dia akan tarik kolom tu. Let's say dekat bawah ni you ada satu tulisan yang panjang. Contoh ada satu tulisan yang panjang. So kalau you buat benda yang sama macam tadi, contoh ni tadi yang hashtag tu, hashtag ni. So kalau you double click kat sini, so dia akan makan ruang yang panjang, disebabkan oleh ada satu data ataupun satu info yang dah makan kolom sini. Dia akan ikut tulisan yang paling panjang dalam kolom tersebut. So instead of you gunakan double click tu, you drag lah, lagi better sebenarnya. So akan nampak lah lagi kemas. Kalau you double click, dia akan ikut tulisan yang paling panjang, yang ini. Okay, faham Okay, right. So dekat sini pun kita nak kirakan total dia, marker berapakah jualan marker untuk bulan Januari, Februari, Mac dan April. Still guna formula yang sama, equal sum bracket. So klik daripada bulan Januari, jualan untuk Januari sampai jualan untuk April. So kita akan dapat data kita RM900. So kat sini dia dah automatic dapat RM900 juga, sebab kita dah totalkan auto sumnya dekat sini. So kita nak dapatkan maklumat yang lain, sama juga, kita hoverkan cursor kita dekat sini, dah nampak simbol plus tu, kita tekan and drag sampai dekat stapler and paperclip sum. Okay, so kita besarkan dia sikit untuk bagi nampak jumlah dia. Okay, right. So kita dapatlah total keseluruhan adalah 11,000. Total yang dekat sini sama dengan total yang dekat sini. Okay. So kalau macam korang rasa was-was, betul ke dia sumkan ni dapat nilai yang tepat, so you just verify guna calculator. Ataupun kalau macam saya akan just highlight kan, contoh daripada untuk bulan Februari ni 200 sampai 453, total dia 1894. So dia akan sama yang dekat sini. So you akan nampak 1854 sum dia kat sini. Ni pun sama, total dia you akan dapat 11915, sama kat sini juga, sum 11915. Kalau rasa macam was-was juga, tak ada masalah, kita gunakan calculator. Kita guna cara manual lah, just nak verify and nak puaskan hati. Okay, contoh kita ambil bulan Januari ni, 100 tambah 300 tambah 450 tambah 230 tambah 780 tambah 990 tambah 398 tambah 221. So you akan dapat nilai 3439, sama dengan kat sini lah, 3439. So kita dah verify and kita pun parti. Okay, alright. So bila kita dah ada data-data ni semua, kita nak tahu maximum, minimum, average and total item yang dijual. So maximum, kita nak tahu berapakah jualan maksimum bagi Januari. So instead of kita tengok satu-satu kat sini, kita nampak 990, yang ni yang paling maksimum, kita type 990 contohlah kan. So kat sini pula kita tengok 453, kita pun type 453. So dia lambat, sebab data kita bukannya sikit macam ni kalau kita hadap dunia yang sebenar. So kita guna function, kita guna formula.
Sama juga kalau nak maksimum, jangan lupa equal. So macam tadi kita nak tambah, kita tulis sum. So yang kita nak cari maksimum, kita type maksimum. Maximum. Jangan lupa bracket. And then you highlight dari marker sampai ke stapler untuk bulan Januari jualan dia. Okay, so you nampak kat sini data dia verify C5 C12 betul, C5 C12 and hit enter. And you akan dapat automatic RM990 merupakan jualan tertinggi untuk bulan Januari. Barang apa yang terjual? White paper. Kita tengok kat sini. So kat sini macam yang saya cakap tadi, you boleh guna manually juga lagi. You boleh type maximum, bracket and highlight and press enter. Yang ni pun sama, yang ni pun sama, tapi dia lambat lah. So kita just klik macam tadi and drag saja. Nak drag sampai total pun tak ada masalah. So you akan dapat maksimum kat sini RM453 Februari yang paling laku keras stapler and paperclip. Untuk bulan Mac 889 stapler paperclip laku keras lagi, jualan paling tinggi. Yang untuk bulan April RM880 pensel terjual banyak dekat bulan April, RM880 and total 2548. So dalam banyak-banyak jualan untuk setiap bulan kita boleh dapat, kita dapat tahu sebanyak RM2,548 apakah yang terjual pensel. So kita tahu kat sini pensel merupakan barang yang item yang paling banyak dijual untuk setiap bulan. Okay. So kita dah tahu jualan maksimum untuk setiap bulan, kita nak tengok pula minimum. Kalau tadi maksimum kita gunakan equal max bracket, untuk minimum pula kita akan gunakan equal min bracket. So macam biasa kita highlight untuk each data, enter. So kita tahu RM100 merupakan jualan paling sedikit untuk bulan Januari adalah marker. So marker adalah jualan paling sedikit untuk Januari. Untuk tahu data-data bulan lain pula, kita just drag macam tadi juga, sama je. So ok, sebabkan ni rough data, so semua 100 lah, sebab tadi saya letak seimbangkan semua 100. So kat sini pun 100 juga. Tak masalah kalau you nak change pen masa bulan Februari, tak ada orang beli, kosong. So yang ni dia akan jadi dash lah, kosong. Kalau katakan kita letak highest okay, kalau kat sini you nampak 200 bla 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 bla, paling tinggi 453 kan. So kita letak 500. So maksimum dia akan tukar jadi 500, minimum dia akan jadi 100. Sebab ada jualan RM100 untuk white papers. Okay. So let's say tak nak nampak 100 ni kan, nampak macam sama aja 100 ni semua, kita letak RM20 lah. So dia akan jadi RM20 dekat sini. So kita tahu untuk bulan Februari white paper RM20 je. Tak banyak orang beli untuk bulan Februari. And kalau you perasan, since kita dah letak function formula dalam data-data ni, once you change any data from the table, so dia akan change total juga. Okay, contoh macam ni 100 kan, kita nak tukar, kita jadikan dia 210 lah. Kita jadikan dia 450. Okay. So you akan nampak dekat sini dia akan berubah, dekat total ni pun dia akan berubah. So hit enter. So dia dah automatic calculate kan. Dekat sini pun dia automatic total kan. So you tak perlu nak kira balik pakai calculator, penat. So automatic dekat maksimum minimum ni pun dia akan berubah. Tapi maksimum dia kekal RM889. Cuma minimum jualan dia jadi RM300 je. Jadi 100 kan. Tapi sebab saya dah ubah jadi 450, so RM300 lah yang paling kurang. So pen jualan paling kurang untuk March. Okay, so untuk April RM100. White papers merupakan jualan paling rendah. So nak tahu average jualan untuk Januari, berapakah purata jualan yang telah dibuat? Sama juga dia punya cara, equal. Sebabkan kita nak average, kita type average. Average, kita letak bracket and highlight.
macam biasa, hit enter. So kita tahu bulan Januari untuk setiap barang purata yang telah dijual sebanyak RM429. So nak tahu untuk Februari, Mac, April macam biasa juga, highlightkan macam ni je. So kita tahu untuk bulan Februari RM271. So average ni macam purata untuk setiap jualan lah. So untuk marker, pen, notebook semua tu secara purata dia RM271 jualan telah dibuat. Untuk bulan Mac 582, untuk April RM288.88. So actually total average yang diterima bagi setiap item adalah RM1,573. So kat sini kita nak tengok count berapa banyak item yang dijual. So sama, kalau count ni kita nak kira satukan marker, kita kira 1, pen 2, notebook 3, writing pad 4, pensel 5, white paper 6, envelope 7, stapler 8. So kita tahu ada 8 item telah dijual untuk Januari, Februari, Mac, April. So penat kita nak kira satu-satu. So kita guna formula juga, equal, kita tulis count, bracket, okay, highlight macam biasalah, kita hit enter 8. So yang lain pun mestilah jadi 8 juga, sebab memang 8 item je terjual untuk setiap bulan. Okay, let's say kosongkan satu item kat sini, saya tekan delete, nampak tak dia berubah kat sini total. Kita tengok dekat sini 258 ni total dia akan berubah sebab jualan telah ditolak 300 kat sini. So kat sini akan tolak 300, sini akan tolak 300. So kita tahu Februari 7 item je telah dijual. So berdasarkan data-data ni kita dapat analyze, kita dapat tahu, oh bulan Januari 8 item terjual, Mac 8 item terjual, April pun 8 item terjual. Kenapa Februari 7? So kita kena kaji. So kita tengok, oh item untuk writing pad dengan writing set tak dijual untuk bulan Februari. Sebab apa? Depend lah, demand. So tak ada orang yang demand, tak ada orang nak beli writing pad dengan writing set, sebab tu tak ada yang terjual untuk bulan Februari. Macam tu lah kita analyse sendiri lah. So itu sahaja basic calculation yang saya boleh bantu atau saya boleh kongsikan untuk anda semua. Jadi macam saya cakap, tak semua orang mahir menggunakan Excel, termasuk diri saya. So berdasarkan pengalaman semasa belajar, pengalaman kerja and bantuan daripada rakan-rakan lain, banyak membantu saya untuk lebih memahami format-format dalam Excel. Walaupun belum capai tahap pakar lagi, masih lagi level-level atas sikit daripada beginner lah, sikit je lah. Tapi ilmunya dia tu saya harap dapat kongsikan untuk anda semua. Okay. So semoga kita berjumpa lagi di video akan datang, and insyaAllah next video saya akan berikan sedikit perkongsian untuk basic functions and calculation. Okay, alright, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like video ni, subscribe and share supaya ramai lagi yang boleh dapat ilmu ini bersama-sama. Okay, bye-bye.